Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh peserta persidangan antarabangsa dalam isu-isu berkaitan harta sepencarian IJAB 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kertas kerja yang akan dibentangkan bertajuk Pengklasifikasian harta isi berpekerjaan sebagai harta sepencarian, satu analisis hukum dari perspektif uruf. Berikut adalah kandungan yang akan dibincangkan. Pertama, pengenalan harta sepencarian. Kedua, tuntutan harta sepencarian menurut undang-undang. Ketiga, pensyariatan harta sepencarian menurut fatwa. Keempat, perbincangan terhadap konsep syarikat al-abdan dalam pensyariatan harta sepencarian. Kelima, perbincangan terhadap kaedah al-adl muhakkamah dalam pensyariatan harta sepencarian. Dan yang keenam dan terakhir adalah analisis pengklasifikasian harta isteri berpekerjaan sebagai harta sepencarian. Sebagai pengenalan, harta sepencarian adalah harta yang diperolehi oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Penentuan harta sepencarian adalah ditaksir dan dinilai dari sumbangan secara langsung dan tidak langsung pihak suami dan isteri. Sumbangan secara langsung merujuk kepada sokongan keuangan dalam perolehan harta sepencarian. Sebagai contoh, suami isteri yang berkejaya masing-masing menyumbang harta dalam perolehan harta sepencarian seperti pembelian rumah, kenderaan, tanah dan sebagainya. Manakala sumbangan tidak langsung pula adalah merujuk kepada sokongan tenaga dan moral dalam perolehan harta sepencarian, di mana suami menyumbang wang dan tenaga dalam perolehan harta, manakala isteri pula menyumbang tenaga dalam pengurusan rumah tangga serta memberi sokongan moral terhadap kerjaya suami. Suami dan isteri berhak mengemukakan tuntutan harta sepencarian kepada Mahkamah Tinggi Syariah apabila berlaku perceraian, poligami atau kematian. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian. Pembahagian harta sepencarian melalui sumbangan secara langsung adalah termaktub dalam Seksyen 122-1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang memutuskan bahawa mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka. Manakala pembahagian harta sepencarian melalui sumbangan tidak langsung adalah termaktub dalam Seksyen 122-3 enakmen yang sama, di mana mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat perintah perceraian memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka. Tuntutan harta sepencarian dalam kes perceraian boleh dirujuk kepada Seksyen 122-1, dalam kes poligami boleh dirujuk kepada Seksyen 23-10 dan dalam kes kematian boleh dirujuk kepada Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia nombor 5 tahun 2003. Di negeri Kedah, tuntutan harta sepencarian adalah disyariatkan berdasarkan kepada keputusan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 1979. Melalui pewartaan fatwa, hak suami isteri dalam tuntutan harta sepencarian telah dijamin oleh undang-undang. Pensyariatan harta sepencarian dikiaskan kepada konsep syarikat al-abdan di mana pembahagian bersifat ganjaran untuk tenaga dan dinilai dari kerja yang telah dilakukan. Pendapat ini berpegang kepada nas kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama Al-Haramain pada halaman 366 dan 367. Fatwa ini juga selaras dengan amal dan uruf suami isteri dalam masyarakat terdahulu yang telah berbahagi usaha membina kehidupan dan mendapatkan harta seperti saling bersawah, berladang dan meneroka tanah. Seterusnya kita ingin membincangkan
pensyariatan tuntutan harta sepencarian berdasarkan konsep syarikat Al-Abdan. Perbincangan boleh dibuat dari beberapa sudut. Yang pertama, konsep syarikat Al-Abdan dalam pembahagian harta sepencarian memerlukan kepada suatu akad yang merujuk kepada penawaran suami kepada isteri untuk menjadi rakan kongsi dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan bagi menghasilkan harta sepencarian dan persetujuan isteri sebagai rakan kongsi. Ia boleh dilihat kepada nas kitab Qurratul Ain sendiri, di mana dinyatakan pada muqaddimah fatwa seperti berikut. Jika dua orang yang menjadi rakan kongsi telah bersetuju membahagikan hasil pendapatan pekerjaan mereka. Justru jika tidak ada sebarang akad yang dibuat, tuntutan harta sepencarian di antara suami isteri adalah tidak disyariatkan. Kedua, Majma' Fiqh Islami telah meneliti kontrak harta sepencarian yang dijalankan dalam akad perkahwinan. Perkara ini berlaku dalam enakmen undang-undang keluarga Islam di negara tertentu dan memutuskan bahawa syarat membenarkan pembahagian harta sepencarian jika persetujuan berkaitannya telah dibuat oleh suami isteri tanpa sebarang paksaan dan syarat yang mengikat. Ketiga, sistem harta suami isteri dalam Islam merupakan sistem pemilikan mutlak di mana setiap pihak bebas mengendalikan harta masing-masing tanpa halangan. Darul Ifta Al-Misriyah memutuskan bahawa akad perkahwinan di dalam perundangan Islam tidak mengakibatkan penggabungan harta suami dengan harta isterinya. Sama ada harta tersebut berbentuk wang tunai, hartanah, saham atau semua jenis yang lain. Justru suami atau isteri tidak berhak di bawah suatu akad perkahwinan di dalam Islam untuk mengawal selia keuangan milik suami atau isterinya. Bermaksud, harta sepencarian adalah tidak disyariatkan. Keempat, Darul Ifta Al-Misriyah memutuskan bahawa pensyariatan harta sepencarian tidak boleh dirujuk kepada perundangan Islam. Sama ada mengkiaskannya kepada kontrak syarikat Al-Abdan, hibah, wakalah maupun selainnya. Seterusnya adalah perbincangan berkaitan pensyariatan harta sepencarian berdasarkan kaedah uruf atau al-adl muhakkamah. Pertama, menurut pandangan rajih di kalangan para fuqaha berkaitan kedudukan sumbangan tidak langsung pihak isteri atau tugasan isteri sebagai suri rumah semasa perkahwinan adalah suatu kewajipan berdasarkan uruf setempat. Ia bukanlah suatu pekerjaan berdasarkan uruf. Justru ia tidak boleh dikiaskan kepada konsep syarikat Al-Abdan, di mana apabila kita mengkiaskannya kepada konsep syarikat Al-Abdan, bermaksud tugasan isteri sebagai suri rumah merupakan satu pekerjaan di bawah akad syarikat Al-Abdan. Kedua, uruf yang dikaitkan dengan harta sepencarian di Malaysia merupakan amalan adat Temenggung dan adat Pepatih. Kedua-dua adat ini berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera, Indonesia, di mana adat Pepatih memutuskan bahawa harta sepencarian dibahagi dua setelah perceraian, manakala adat Temenggung memberikan 2 bahagian kepada suami dan 1 bahagian kepada isteri. Dan kesimpulan yang kita boleh buat berkaitan dengan kedudukan uruf dalam pensyariatan harta sepencarian adalah merujuk kepada laporan statistik kes tuntutan harta sepencarian yang didaftarkan di Negeri Sembilan pada tahun 2017. Sebagai contoh, hanya 146 kes yang didaftarkan. Peratusan yang rendah ini tidak mewakili uruf di Malaysia. Kaedah fiqhiyah menyebut suatu uruf dipertimbangkan sebagai hukum apabila ianya meluas dan mendominasi atau menguasai. Majoriti usuliyin memutuskan bahawa uruf yang bercampur pengamalannya adalah uruf yang fasid dan tidak boleh dijadikan panduan serta dikeluarkan suatu keputusan hukum berdasarkan kepadanya. Dalam erti kata yang lain,
Berkaitan pembahagian harta sepencarian, ada masyarakat yang mengamalkan pembahagian dan ada masyarakat yang tidak mengamalkan pembahagian harta sepencarian. Jadi, pembahagian harta sepencarian tidak boleh dikaitkan dengan uruf kerana uruf diangkat menjadi hukum apabila ianya meluas dan mendominasi. Bermaksud, amalan ini diamalkan oleh seluruh masyarakat secara meluas dan amalan tersebut menguasai kita kata sesuatu masyarakat. Justru pensyariatan harta sepencarian tidak boleh dikaitkan dengan uruf. Perbincangan terakhir melibatkan pengklasifikasian harta isteri berpekerjaan sebagai harta sepencarian. Para ulama sebagaimana yang sedia maklum mewajibkan isteri berpekerjaan mengeluarkan hartanya bagi menampung kos sampingan rumah tangga yang berlaku akibat daripada pekerjaannya jika dituntut oleh suami. Dalam keadaan mereka tidak mencapai persetujuan terhadap takat sumbangan isteri. Masing-masing berkeras terhadap kadar sumbangan isteri berpekerjaan dalam kos menampung kos sampingan rumah tangga. Seperti kos pembantu rumah, pemandu peribadi isteri untuk bekerja, pakaian tambahan isteri, pembelian makanan segera di tempat kerja dan kos asuhan kanak-kanak, asuhan anak-anak menjadi tanggungjawab isteri. Kerana kos sampingan ini berlaku disebabkan oleh pekerjaan isteri. Jika isteri tidak bekerja, maka pembantu rumah tidak diperlukan, pemandu peribadi tidak diperlukan, pakaian yang banyak tidak diperlukan, juga anak-anak boleh diasuh di rumah sahaja. Selain daripada itu, ijma' memutuskan bahawa harta isteri berpekerjaan adalah hak milik mutlaknya sekalipun pekerjaannya telah mengurangi sebahagian waktu rumah tangga apabila suaminya telah memberikan keizinan dan meredai pekerjaannya. Sekalipun waktu isteri berpekerjaan adalah hak suami, tetapi suami telah menggugurkan haknya dengan penuh kerelaan, maka apabila hak tersebut telah digugurkan, isteri beroleh pemilikan mutlak ke atas hartanya dan suami tidak boleh mengawal selia harta isteri atau mencerobohinya. Sebagai penutup pembentangan, dua kesimpulan dapat dibina berkaitan isu pengklasifikasian harta isteri berpekerjaan sebagai harta sepencarian, satu analisis hukum dari perspektif uruf. Yang pertama, pengklasifikasian harta isteri berpekerjaan sebagai harta sepencarian berdasarkan uruf adalah diiktiraf hanya apabila isteri telah memberikan sumbangan secara langsung dalam perolehan harta sepencarian sepanjang perkahwinan. Maksudnya, isteri telah memberikan sumbangan dalam pembelian rumah, kenderaan, tanah atau isteri telah mengeluarkan modal dalam pengusahaan perniagaan di antara suami isteri. Jadi, harta ini boleh dituntut oleh suami maupun isteri apabila berlaku perceraian, poligami dan kematian menurut hukum syarak. Yang kedua, harta isteri berpekerjaan yang tidak memberikan sumbangan secara langsung dalam perolehan harta suami atau kita namakan sebagai harta sepencarian semasa perkahwinan tidak boleh diklasifikasikan sebagai harta sepencarian yang boleh dituntut oleh suami menurut hukum syarak. Dalam erti kata yang lain, harta isteri berpekerjaan apabila dia tidak memberikan sumbangan secara langsung dalam rumah tangga kecuali sumbangan melibatkan kos sampingan rumah tangga disebabkan oleh pekerjaan dia, maka harta tersebut adalah milik isteri sepenuhnya dan tidak boleh dituntut oleh suami sebagai harta sepencarian kerana ia tidak diklasifikasikan oleh syarak sebagai harta sepencarian.
Jadi sekadar ini sahaja pembentangan, segala yang baik daripada Allah SWT, yang kurang merupakan kelemahan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.